warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama yang paling besar nikmat di mana Allah menganugerahi kepada kita, iaitu nikmat hidup. Di mana hidup ini kita rasakan adalah hak kepunyaan Allah. Bukan makna kita dibagi rasa hidup, kita merasakan hidup ni kepunyaan kita. Itu bala. Itu maknanya menunjukkan satu malapetaka besar. Bila kita hidup ini kita rasakan kepunyaan kita. Makna ada itu hidup adalah hak Allah, tapi kita menukarkan. Kita mengatakan itu hidup kita. Bila dah hidup kita, maka kita ingin ni, ingin tu, ingin ni. Kehendak-kehendak kita. Jadi itu yang menyebabkan kita berada dalam kerugian, kerosakan, berada dalam kebinasaan, di dalam azab. Jadi hidup yang mana yang kita nak rasakan, iaitu hidup ini kita serahkan balik. Allah beri kita kurniaan hidup yang paling besar sekali. Hidup sebelum ni kita belum disebut lagi apa-apa. Hidup pun belum sebut. Maknanya bukan mati tu, maknanya dulu kita dah hidup. Ini belum disebut apa? Belum disebut apa-apa lagi. Kita belum ada. Nama kita belum ada. Belum ada. Yang ada hanya Allah. Jadi bila Allah masukkan roh hidup, kita hidup. Jadi jangan mengaku kita yang hidup. Jadi kita kena faham. Serahkan balik, ya Allah, hidup ini kepunyaan kau. Jadi aturlah diri aku. Ibaratnya kita dibagi sesuatu, maknanya kekuatan. Jadi kita tahu kekuatan ni, kita tak ada apa kekuatan, Allah bagi kekuatan. Jadi kita kenal diri, kita kenal Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku guna kekuatan ni tanpa keizinanmu, ya Allah. Aturlah kekuatan yang kau bagi pada aku ini untuk apa yang tujuan yang kau kehendaki, ya Allah. Bukan makna kita dapat kekuatan, kita suka hati kita. Allah memang dia bagi, tapi dia nak tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Dia jadikan hidup, dalam hidup ada kekuatan, ada macam-macam dalam hidup kau. Dia nak tengok siapa yang benar-benar melakukan ahsanu amalah. Ya, orang yang benar-benar lakukan ahsanu amalah, dia serahkan balik. Dia serahkan balik hidup dia kepada Allah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul, wali-wali Allah, diserahkan balik. Ya Allah, jangan kau biarkan, Rasulullah kata, aku mengurus diriku sendiri walau sesak, walau sekelip mata. Supaya diri kita ibaratnya dapat cincin Nabi Sulaiman, diri kita ibarat dapat tongkat Nabi Musa, ataupun kita dapat macam-macam kelebihan, tapi kita sedar diri yang bagi kita Allah. Jadi kita kena beradab dengan Allah. Jangan sikit-sikit kita gunakan. Kita mesti tanya Allah, ya Allah, cincin ni hasiat gini-gini, boleh tak ya Allah aku nak gunakan untuk ini. Jangan dibagi itu macam-macam hasiat, kita terus je guna cincin tu tadi, gunakan mukjizat tu tadi. Ibaratnya gitulah. Jadi hidup kita gitu. Jangan kita ada kekuatan, kita ada ilmu yang Allah bagi, kita ada kehendak-kehendak. Semua itu kita rasa itu kehendak kita. Kita suka hati apa kita nak buat. Itu yang jadi hidup kita dalam innal insana lafil usr. Manusia dalam kerugian. Bila kerugian, kita akan tengok manusia-manusia rugi adalah manusia-manusia yang hidupnya dalam kerisauan. Manusia itu berada di dalam gundah gulana.
Hatinya tidak tenteram. Tak boleh menumpukan perhatian. Hatinya tidak dapat tempat makrifat, maknanya hala tuju sebenar. Kita tidak dapat hala tuju sebenar hidup, tujuan hidup kita. Kita tahu hidup kita ni makan, minum, susunan-susunan kehendak-kehendak kita, tak tahu hala tujuan hidup kita sebenar adalah ilahun wa mengesakan hidup itu paling bahagia adalah sentiasa kita mengesakan Allah. Jadi kita tak olahkan ke situ. Kita tak mengaji mengenal diri, mengenal Allah. Maka itu kita tak tahu bagaimana hala hidup kita. Ya, kita solat juga, kita puasa juga, kita berzakat juga. Tapi hala tujuan tu tadi kita tak faham. Kita ingat dah, kita faham dah. Rupanya hala tuju kita bukan kepada Allah. Maka tu orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah, maknanya dia tidak betul-betul kenal diri, terkenal Allah. Dia berperang kerana Allah juga, kata mulutnya, tapi sebenarnya dalam diri dia, bila dia mati nanti di hadapan Allah, Allah Ta'ala tanya, engkau betulkah engkau berjuang fi sabilillah, perang kerana aku? Betul ya Allah. Kazib, Allah Ta'ala kata, penipu. Kenapa? Sebab engkau bukan kerana aku, tapi engkau nak sesuatu daripada aku, supaya orang menggelarkan kau mati syahid, macam-macam kau nak kehendak, tapi mulut kau ya cakap kepada aku. Jangan sampai di hadapan Allah, Allah tahu. Jadi nak cari yang betul-betul kita kenal diri, kenal Allah, supaya kita buat apa-apa demi wajah Allah, hingga hilang keakuan. Bila keakuan diri, bila dah keakuan diri, kita dah tak bertindak tu bukan atas keakuan diri, kita bertindak atas peperangan tu atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia lain, beza dia. Tu pasal Allah SWT berfirman dalam surah Al-Sajdah, Allah Ta'ala kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah Ta'ala sendiri soal, Allah sendiri jawab. Allah Ta'ala kata, afaman kana mu'minan, apakah sama orang mukmin dengan orang fasiqa? La yastawun, tidak sekali-kali sama. Orang yang mukmin, orang yang kenal Allah, para rasul, Rasulullah SAW mukmin, para rasul, para nabi-nabi, sahabat nabi, wali-wali Allah, itu termasuk golongan afaman kana mu'minan, mana orang mukmin betul-betul, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dengan orang fasik. Orang fasik ni orang yang tak kenal Allah. Apakah sama mereka ni? Allah Ta'ala kata la yastawun, tidak sekali-kali sama. Jadi berbeza orang yang sebut nama Allah kerana rindu, cinta kepada Allah, dengan orang yang menyebut nama Allah dengan tak ada rasa cinta, nakkan sesuatu, kan lain. Orang ni taat, 5 orang anak ni taat kepada mak bapak dia. Yang seorang ni tadi taat kerana nakkan harta bapak. Yang seorang nakkan kebun bapak. Yang seorang nak company bapak. Yang seorang lagi nakkan sesuatu yang lain daripada harta bapak. Yang seorang lagi last sekali betul-betul kerana cinta kepada bapak tu tadi. Jadi yang dipilih adalah, dalam kalangan tu adalah yang dicintai oleh bapak ni tadi adalah anak yang betul-betul tidak mahu apa-apa dalam hati dia. Begitulah Allah nak menengok kepada kita, yang Allah Ta'ala kata ahsanu amalah. Jadi kalau kita hidup kita sentiasa demi cinta kepada Allah, berdiri, baring, duduk, apa keadaan kita menyebut nama Allah dalam keadaan zuk, dalam keadaan cinta, beza. Bila kena ujian pun dia rasa, ya Allah, ni Sang Pencipta yang cinta pada kita memberi kita ujian. Orang tengah bercinta, kalau kena ujian macam mana? Kan? Dia rasa itu satu anugerah daripada yang cinta tu, untuk menambahkan lagi rasa cinta tu tadi. Itulah kehidupan kita ni. Kalau kita pandai olahkan, kita bawakan dalam kehidupan kita ni, kehidupan yang sentiasa mengesakan Allah, iaitu demi cinta kepada Allah, akan bahagia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Jadi dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kepada kekasihnya, kekasihku Muhammad, katakan kepada umat kau. Kata macam mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada umatku. Macam mana? Wahai umatku semua,
Kalau siapa ingin dicintai oleh Allah, ikutilah jejak langkah. Fattabi'u ni yuhibbukum. Nanti Allah akan cinta kepada anda. Macam mana cara dia? Iaitu kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali akhlak yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW itu kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Jadi itu yang ibu dia. Jadi yang lain-lain sunnah ikutan Nabi itu, syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia kita dah ternampak. Tapi yang dalam ni yang kalau kita pegang, yang lain mudah kita nak ikut. Iaitu kita harus kenal diri, kenal Allah. Baru kita akan dapat pegang ikutan-ikutan yang lain Nabi Muhammad SAW. Maka dicop kita sebagai dicintai. Jadi untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ikutnya tadi dapat dicintai oleh Allah SWT. Tapi ikut tu dulu. Harus kenal diri, kenal Allah. Bila sampai tahapan kenal diri, kenal Allah, baru dipanggil tadi beriman. Beriman kepada Allah. Apa tandanya? Maka tidaklah ada lagi rasa kedirian, keakuan diri tak ada. Jadi apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita benar-benar menyerahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Benar-benar dalam hidup kita, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah. Kita olahkan setiap pergerakan kita, setiap kita pegang apa, setiap kita nak hembusan nafas kita, kita perhatikan betul-betul dialah yang nafas kita perhatikan sentiasa. Dia yang naikkan, dia yang turunkan, dia yang berhenti. Pemikiran kita semua dia yang bawa nak ke mana-ke-mana. Semua kita rasakan dialah yang memperjalankan pemikiran kita nak ke mana, nak rasa apa, nak duduk di mana. Saudara kita ni, jemaah kita daripada Ipoh datang ke sini, diatur oleh Allah SWT. Ya? Semua susunan-susunan kita, tengok keadaan begini, semuanya diatur oleh Allah. Tak ada pun yang tidak diatur oleh Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Sejak awal, akhir, di dalam zahir, di dalam batin dan zahir kita, semua diatur oleh Allah. Bila kita tak dapat duduk di situ, itu yang jadi kita ni jadi sengsara. Sebab kita mengatakan kita yang, padahal Allah yang mengolahkan, mentadbir, yang menyusun semua keadaan sekalian alam ni. Kemudian kita bila ada keakuan diri, kita rasa macam kita yang boleh menyusun sana, menyusun sini. Padahal kita sendiri pun yang menyusun hidup kita adalah Allah. Macam mana kita nak olahkan mana? Supaya diri kita tetap berada di dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan mukadimah peringatan ni kita pegang, maknanya kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita simpan di otak kita, kita nak betul-betul minta petunjuk, wazidnahum huda. Bayam. Alhamdulillah, itu tadi mukadimah sikit deh. Itulah yang kita nak bawa. Dalam kehidupan kita tak ada lagi yang lebih mustahak. Tapi kalau ini kita tak nampak, kita lebih pentingkan yang lain selain pada Allah. Kita pentingkan harta kita, kita pentingkan kedudukan kita, kita pentingkan di dunia ni wanita, kita pentingkan anak-anak, kita pentingkan yang lain selain daripada Allah. Maknanya kita tak faham ala tuju sebenar kita adalah mengesakan Allah, menombor-satukan Allah. Maka hidup kita dalam keadaan kerugian, berada di dalam bencana, berada dalam malapetaka. Bukanlah saya cakap tak boleh ambil itu semua. Kita boleh ambil, tetapi kita kena pastikan kalau itu semua terlepas, kita tidak rasa menyesal sebab kita dah pegang ibunya. Maka itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah kata Allah yang menciptakan ketakutan. Ayatnya begini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dia sambung ayat tu ada panjang lagi.
Tapi Allah nak bagi tahu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dah tentu dan pasti aku meletakkan sedikit rasa takut. Jadi hidup kita memang kadang-kadang tiba-tiba nak ditakutkan, takut tu tak bertempat. Kalau nak dikirakan takut dalam kehidupan kita, berjenis-jenis takut, kita tak mampu nak hitung jenis-jenis takut. Macam-macam. Kadang-kadang takut yang merepek-repek. Cuba dibilangkan dekat beribu jenis takut. Kalau nak ditulis dalam buku, ada je orang ni takut gini, macam-macam jenis takut. Tapi Allah tu yang meletakkan takut tu tadi, kita kena cari takut yang apa yang Allah Ta'ala letak pada diri kita. Ketakutannya macam mana? Dulu pernah saya cakap. Allah Ta'ala bagi tahu, takut itu tujuannya aku letakkan supaya engkau takut ada rasa kedirian. Faham tak? Maknanya engkau jangan bila takut yang lain-lain. Engkau jangan risau yang lain-lain. Engkau terbujuk dengan takut-takut yang datang dalam pemikiran kau, yang cuba nak melemahkan semangat kau untuk mentauhidkan kepada Allah. Takut yang macam tu yang bukan Allah, daripada Allah. Allah bukan nyanyi pada kita, dia letak rasa takut. Tapi Allah nak bagi anugerah, dia letakkan takut tu satu anugerah daripada Allah. Ini rahsia Allah bagi tahu. Bukan aku bagi kau takut supaya kau takut pada makhluk. Aku bagi takut ni supaya engkau takutlah, jangan ada rasa kedirian kau. Ditukarkan tadi Allah Ta'ala kata. Takut tu tadi bila engkau nak merasa diri kau takut. Itu nama ketakuan. Ittaqullah. Wa may yattaqil, siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Takut tu tadi adalah kita, apa sebab kita nak takut dengan ni? Apa sebab kita nak takut dengan makhluk ni? Apa sebab kita nak layan benda ni sampai menyebabkan kita jadi lemah semangat takut? Kenapa? Kenapa kita takut apa? Nabi Musa nak takut dengan Fir'aun. Kenapa Nabi Ibrahim nak takut dengan Namrud? Kenapa? Tapi dia sudah, bila Allah dah ajar takut yang aku bagi, bukan suruh takut pada mereka. Jadi Nabi-Nabi dah dapat. Jadi Rasulullah SAW dia tidak takut. Nabi-Nabi, para Rasulullah semua tidak takut dengan makhluk. Sebab Allah bagi takut tu khas untuk jangan ada kediri. Punca kita jadi takut dengan makhluk bila ada rasa kedirian. Jadi itu jangan ada. Kalau kita nak rasa kedirian, kita kena takut. Di situ letak rahsianya. Kita gunakan takut yang sedikit Allah bagi pada kita tu ke situ. Jadi kita perhatikan betul-betul. Kadang-kadang kita nak berniaga ni pasar malam. Kita nak beli barang pasar borong, kita nak berniaga. Tapi kita tengok, aku berniaga ni hari ke tengok macam nak mendung je ni. Kang, kalau hujan Kang, ni belum berniaga. Kang, takut nanti kalau hujan orang tak datang, aku beli barang banyak-banyak. Lama-lama dia pun layan-layan, lepas tu dia tak beli, tak berniaga. Bila tak berniaga, tunggu-tunggu, rupanya hari tak hujan. Jadi ketakutan yang untuk melemahkan semangat itu bukan ketakutan yang daripada Allah. Kita nak ketakutan yang Allah Ta'ala kata minal khaufi wal ju', sedikit aku bagi rasa takut. Takut yang macam mana kita nak guna yang Allah Ta'ala suruh? Takut jangan ada rasa kedirian. Sebab bila kita rasa ada kedirian tu yang tadi, kalau kita tak takut ni, kita layan kedirian tu, itu yang akan merosak. Jadi takut, ya Allah, aku nak rasa kedirian, ya Allah, tolong. Itu gunakan ketakutan itu, rahsia tu di situ. Kita duduk dalam kubur seorang-seorang. Ya Allah, kenapa aku nak takut, ya Allah? Sebab apa? Sekejap lagi ni benda terbang. Sekejap lagi ni. Malam-malam ni Kang, bunyi dalam macam. Kita melayan ketakutan. Padahal itu semua ada sebabkan kita ada kedirian. Cuba la ilaha illallah, betul-betul kita hilang. Lawan Kang. Daripada aku mati dalam keadaan ada keakuan diri, baik aku hilangkan diri aku. Mati aku mengesakan Allah. Jadi kita gunakan tu. Jadi pada aku takut yang mengepek-epek ni, aku hilang ketumpuan aku mengesakan Allah. Buat apa? Hilangkan semangat aku mengesakan Allah. Buat apa?
Hala tuju hidup aku adalah mengesahkan Allah. Apa aku nak takut benda-benda ni, layan. Biar aku mati dalam mengesahkan Allah. Hidup aku ni perlu mengesahkan Allah 24 jam. Itu para rasul, Rasulullah SAW, para rasul, para nabi-nabi, sahabat nabi. Semua pakai ni. Semua pakai ni. Dia tak takut dengan siapa. Tu pasal kalau dia perang memang musuh takutnya. Sebab dia tak ada takut siapa. Dia hanya tak ada kedirian. Allah je. Kau hadap Allah, bukan hadap aku. Aku tak takut dengan siapa pun. Tu tadi. Tu Sayyidina Abu Bakar kan. Allah Ta'ala, Rasulullah kata, jangan kau risau. Allah bersama dengan ketika dalam gua. Rasulullah nak menyuruh dengan Abu Bakar. Abu Bakar masuk dulu dalam gua kan. Jadi dia dah masuk, dia pastikan dalam tu selamat, baru dipanggil Rasulullah masuk dalam gua tu. Punya sahabat bagusnya Sayyidina Abu Bakar. Tengok dekat lubang tu ada ular satu lubang. Dia tutup dengan kaki dia oleh Abu Bakar supaya Rasulullah tak kena petuk. Rasulullah masuk aman dia tengok. Tapi menahan kepetukan ular tu, Abu Bakar nak tunjuk muka dia berpeluh-peluh. Jadi Rasulullah ingat. Rasulullah tahu. Rasulullah kata, Abu Bakar, jangan kau takut. Allah bersama dengan. Itu bukan kata-kata kosong. Makna ijazah daripada Rasulullah bahawa dalam diri Abu Bakar ada Allah. Jangan kau takut. Mana Allah mendownload kepada Rasulullah dan kepada sahabat dia. Jadi Abu Bakar dia tidak ada takut dengan siapa-siapa. Dia takut hanya pada Allah SWT. Yang ditakuti ada kedirian dia. Itulah maknanya kita nak amaliahkan dalam kehidupan kita. Baru kita boleh jadi penolong Fatah At-Tamimi, iaitu penolong bila Imam Mahdi tu turun nanti tak lama lagi. Ataupun walaupun dia belum turun lagi, tak lama lagi, kita terus akan berperang. Perang yang lebih besar, iaitu hawa nafsu. Ya. Kenapa kita seorang ni ditakutkan dengan tentera Dajjal. Sebelum Dajjal turun, Dajjal pun kita takut. Jadi hidup kita penghujung zaman dengan cerita-cerita tu. Itu tujuannya bukan saja-saja Allah nak suruh kembali kepada Allah. Supaya kamu kena tahu, itu Dajjal, dia siapa yang lebih hebat, Dajjal dengan Iblis. Mana lagi tinggi darjat dia? Iblis lah lagi tinggi. Iblis tu ada kat mana sekarang? Iblis tu saya dah cakap, jangan cari muka dia. Yang kau nak cari sifat dia. Bila kau tahu sifat dia, dah tentu-tentu dia ada. Tapi kalau cari dia, kau tak akan ketemu. Sebab dia bersifat Allah tutup. Tak singkapkan. Tapi dia, kalau kau kenal diri, kenal Allah, kau tahu. Sifat dia kau dah kenal, dia ada dalam diri kamu. Iblis tu ada dalam diri kamu. Bila kamu bercerita ni, dia tahu. Nabi-nabi bercerita, semuanya Iblis tahu. Tapi dia tidak boleh buat apa-apa tanpa izin Allah. Dia sendiri pun berbuat atas izin. Dia pun minta izin Allah. Ya Allah, boleh tak aku goda cucu cicit Adam ni sampai bila-bila? Selagi ada. Dia minta izin. Kalau Allah tak bagi, boleh dia buat? Nanti dia minta pada Allah. Sebab Adam dan aku jadi terhina, aku minta izin pada engkau, ya Allah. Aku nak sesatkan anak cicit dia sampai ada. Semua. Boleh ya Allah? Boleh. Aku izin. Tapi engkau tak boleh goda hamba ku yang kenal aku. Iaitu ikhlas. Itu tadi. Jadi proses tu maknanya kebalik pada ketakutan tadi. Mengapa kita takut kepada maknanya tentera Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Padahal iblis tu dalam diri kita. Bila ada iblis dalam diri kita, tentulah ada Dajjal dalam diri kita. Tentu ada Ya'juj Ma'juj, tentu ada sifat tu tadi. Dia sentiasa belajar. Maka tu saya cakap tadi, kita perlu kenal diri, kenal Allah dulu. Barulah kita nak ceritakan tadi kalau tentang
Dajjal yang di luar, iblis yang di luar, baru boleh kita cerita. Sebab dia, benda tu yang di dalam dulu harus diperangi dulu. Yang antara tadi saya cakap tadi, Dajjal dengan iblis, tinggi lagi, jahat lagi siapa? Ibaratnya jahat lagi iblis. Sebab Dajjal ni guru dia iblis. Itu tadi. Lepas tu tadi, ada tak lagi jahat daripada iblis? Hawa nak keakuan diri. Maka tu Nabi Adam kata, bukan salah Adam, bukan salah Hawa, tetapi salah keakuan diri. Zalam, aku telah menzalimi diriku. Zalamna. Maka kita perhati, kalau kita kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu, ya Allah, musuh kita yang nombor satu harus kita kenal adalah keakuan diri. Maka tu kita kena belajar kenal diri, kenal kewajiban. Kita tahu diri tu harus kita leburkan. Tak ada ilah, Tuhan semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Baru kita selamat berada dalam benteng Allah dengan kalimat sakti, la ilaha illallah. Baru kita pakai Muhammadur Rasulullah. Yang kita pakai Muhammadur Rasulullah, sifatul subhanallah. Dalam sifat ada asma dan juga bentuk-bentuk dia. Jadi kalau kita faham yang mana yang Allah Ta'ala suruh kepada Nabi-Nabi dan kepada Rasulullah SAW, inilah dia yang Allah Ta'ala nak tengok. Saya cakap tadi, ahsanu amalah tu tadi, bukan makna tonggang-tonggik solat itu apa. Bukan saya cakap tu tak boleh. Tapi bukan itu Allah tengok. Bukan saya cakap tak boleh buat. Tu buat dah. Itu ritual. Terputus-putus. Tapi yang keseluruhan daripada itu yang Allah nak tengok keseluruhannya adalah menghilangkan diri. Bila dah menghilangkan diri, engkau buat apa pun tadi, semuanya bersandarkan dia yang atas kurniaan dan rahmat Allah. Jadi engkau tak merasa, kau dah rasakan wa mar ramaita iz ramaita walakin Allah. Kau dah merasa kullu man alaiha fan, semua dalam kau tak ada dah. Yang ada wayab kekal dia aja. Jadi nama engkau dah tak ingat lagi nama engkau. Bukan engkau, nama engkau adalah nama, iaitu asma Allah. Bukan kau tu Allah, tapi engkau dah tak ada. Macam nak cakap semua ni tak ada, dia semua. Jangan salah faham. Jangan kata si Haji macam ni dia dah. Jangan salah faham. Bukan mengaku Tuhan. Kita semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Tuhan pun tak ada. Yang ada Allah. Bukan. Inilah dia konsep yang dibawa oleh 124,000 Nabi sampai kepada Rasulullah SAW, sampai para wali-wali Allah, sahabat Nabi, semua yang dibawa. Sampai kepada kita dah dijadi asing kan. Dia jadi anggap macam pendatang asing ilmu macam ni. Padahal inilah yang asliah dia. Asas dia yang kita nak pegang. Ini kekuatan dia, kata iblis. Aku musuh, sebab jadi musuh kau adalah engkau kenal diri, kenal Allah. Itulah engkau jadi musuh aku nombor satu, kata iblis. Kedua siapa? Orang yang sama kenal diri, kenal Allah juga. Musuh aku nombor satu. Macam kau juga. Itu pasal iblis tak boleh. Dia tak boleh goda kepada hamba yang betul kenal diri, kenal Allah, yang betul-betul ikhlas betul. Sebab yang kenal diri, kenal Allah, dia tak ada diri, dia ikhlas. Itu yang ikhlas. Ikhlas ni bukan makna aku kata aku ikhlas, aku buat ni, bukan. Ikhlas tu meniadakan. Dia buat sesuatu, dia tak mengaku dia yang buat. Itu semua kurniaan dan rahmat Allah. Dia dah fana, dia dah rasakan wa ma ramaita, bukan dia Allah. Jangan salah faham pula. Haji ni ajar mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan. Dan memang pun kalimah tu kata la ilah. Kita semua tak ada. Yang ada hanya nak mengaku Tuhan apa. Dan semua kita tak ada. Yang ada hanya dia. Apa yang kau pergi angan-angan rasa kau nak ada lagi? Tak ada, faham tak? Bukan mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan ada dua, betul? Mengaku Tuhan tu ada dua. Dia bukan mengaku Tuhan. Kita semua tak la ilaha illallah. Yang ada hanya Allah nak duduk di situ. Baru kita dapat ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Baru tenang, tak ada risau. Tak ada apa. Ni risau. Belum lagi buat dah risau dah. Hujan ni tak boleh pergi pasar malam, tak boleh beli barang ni. Kita pun tak beli barang. Tengok tak hujan.
Jadi begitulah hidup kita. Kadang-kadang kita pakai benda takut yang tak kena pada tempat. Patut kita kena tempatkan bila Allah tu tak ada, iaitu Allah tu kita tutupi. Kita rasa ada kedirian kita. Itu yang harus kita takut. Lagi makin tumbuh, lagi makin berumur, risau aku nanti tinggalkan ni, aku seorang-seorang. Bagaimana anak cucu aku datang ni, aku seorang-seorang lagi risau. Kita makin tua makin takut duduk seorang-seorang. Patut makin tua, ilmu kita makin menjadi lagi seronok dengan Allah. Kita tahu nanti kita dalam kubur dengan Allah. Kita nak dengan Allah. Kita kena biasakan. Kena biasakan kita ni. Lagi berumur ke depan ni, kita tak tahu nyawa kita cabut. Kita harus dengan Allah. Bukan kita kumpulkan makhluk dengan kita ramai-ramai. Kita jadikan cinta. Bukan saya cakap tak boleh. Sampaikan orang tu tak ada dengan kita, kita risau pula. Ya Allah. Allah tengok je. Aku kau letak mana ni? Patutnya aku yang kau tak ada, yang kau risau. Dia terbalik. Patut kita jadi takut bila kita rasakan jadi itu saya cakap tadi. Ini skill dia. Bagaimana Rasulullah SAW dikhabarkan daripada sahabat pada wali-wali Allah. Ini sebenarnya yang jadi merisaukan masyarakat kita adalah kita masih lagi takut penyakit waham, iaitu penyakit cinta dunia. Dalam dunia macam-macam, wanita, kedudukan, harta, macam-macam. Kita lebih cinta pada itu daripada habis dah. Kalau itu rosaklah agama rosaklah orang Islam ni. Lepas tu bila ada benda tu, kita takut nak mati. Sebab nanti nikmat ni tinggal, nikmat ni tengok, semua aku nikmat, jadi aku mati tak ada sakit nanti. Dia fikir gitu. Padahal mati tu kalau kita tahu adalah untuk kita kembali kepada yang maha nikmat. Kembali kepada yang maha nikmat. Tapi kita dah ditakut-takutkan. Sebab kehidupan kita bersandar kepada makhluk. Maka itu nanti kita ingat mati, kita akan ingat pada makhluk. Selamat tinggal makhluk. Jadi kita tak ingat bahawa kita mati, kita akan kembali kepada Allah. Sebab persiapan sebelum kita mati, kita telah mempersiapkan diri kita. Kita dah kembali kepada Allah masih hidup. Itu yang Rasulullah ajar. Masih hidup lagi, dia dah berkehidupan dengan Allah. Sejak kecil lagi bila bapanya meninggal, kemudian ibunya Aminah meninggal umur 7 tahun, semua berebut-rebut bidadari, semua nak malaikat nak bela Rasulullah Muhammad. Tapi Allah Ta'ala kata, aku aja yang boleh menjaga, memelihara, menempa kekasihku. Jadi daripada kecil susah, macam-macam ujian, Allah yang didik Rasulullah tadi. Jadi Rasulullah pengalaman dididik oleh Allah tu, pengalaman rohani dia tinggi. Jadi skill dia ajar pada sahabat-sahabat. Jangan risau pada dunia ni, jangan kita risaukan kepada Allah. Kalau kita ada rasa kedirian, itu yang kita takut. Itu sebenarnya. Jadi kita sekarang ni bila bedah-bedah ayat-ayat Quran, kita tak bawa kepada diri dulu. Kita bawa kepada, kalau kata qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir. Kita ingat orang kafir sana. Padahal Allah berkata kepada engkau. Engkaulah yang kafir. Sebab apa engkau kafir? Engkau menutupi, engkau tak kenal diri, tak kenal Allah lagi. Sebab engkau disebut kafir. Sebab apa? Maka tu Allah kata, katakan kepada diri engkau yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kerana apa engkau tak kenal diri, tak kenal Allah? Kafirlah engkau. Kenapa? Sebab engkau mengakui engkau ada. Padahal yang ada hanya Allah. Kau kata engkau ada, engkau tutup. Kufar tu, kau nutupi hak Allah tu, kafir, kufar tu. Dan engkau dah kafir, engkau dah nampak yang lain. Kupasan kau gitu. Patut kupasan tu ke dalam diri dulu. Pastikan dulu kita tak mengakui ada diri. Kalau ada diri, kafir, kufar tu. Menutupi hak Allah. Allah yang bagi hidup, Allah yang hidup, engkau kata engkau yang hidup. Kau yang berkuasa, kau yang melihat, kau yang mendengar, kau yang berilmu. Nampak?
Tengok. Sikit je kita ingat, ya Allah, kita dah belajar tafsir Quran, kita ingat kita faham rupanya. Kalau Rasulullah punya tafsir, memang kita, itulah, dia menghala kepada kenal diri dulu. Tafsir ayat Quran ni harus dibacakan kepada dalam diri. Dan banyak lagi kita tengok. Allah Ta'ala kata apa lagi? Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang, kita merasa kita dah beriman. Padahal iman pun kita belum belajar beriman tu apa pun belum lagi. Kita nak mengaku iman. Tapi kita dah syok dah terbiasa bila bagi innal ladzina amanu, kita rasa kita orang beriman dah. Tak boleh. Belum lagi. Belum engkau diuji, Allah Ta'ala kata, bukan senang aku nak biarkan engkau mengatakan aku beriman kepada aku, kata Allah, tanpa aku uji. Jadi kalau engkau pun tak belajar apa tu iman, kenal diri, kenal Allah, macam mana engkau nak kenal iman? Bila engkau tak kenal iman, aku nak uji macam mana? Kau kena belajar, kenal dulu iman. Dah cukup masa kau belajar, kau kenal, kau jumpa mursyid tadi, baru aku akan uji. Bila uji kau lulus, engkau dipanggil orang beriman. Apa tandanya bila dah diuji? Apa tandanya? Tak ada rasa dah kedirian, iman lah tu. Dan kau jaga kat situ. Jangan lagi ada rasa. Kalau ada rasa kedirian, iman kau dah tercabut. Susah lah macam ni. Bukan susah. Sebenarnya kau tak amalkan dia sejak awal. Kau tengok orang tu. Dia dah hari-hari dia main apa tu? Main badminton daripada kecil. Kau tengok dia dah besar tu. Oi, dia ni hebat tu. Macam mana dia boleh pantas ni? Kau tak tahu kisah dia daripada kecil. Kan? Kau jangan nampak. Jadi kita ni bermula biar. Permulaan dia biar dia. Tingkat lagi. Bukan makna terus dia Nabi-Nabi terus dia kenal Allah. Tak, dia ada peringkat yang Allah Ta'ala didik. Nabi ni macam ni Allah didik dulu. Nabi Yusuf begini cara dia. Adik-beradik dia dengki dengan dia. Itu secara didikan Allah lah. Skrip dia tadi. Dengan sebab adik-beradik dia dengki, martabat dia naik. Bukan terus naik. Dia uji. Kan? Jadi itu ada cerita dia. Nabi Musa begini pula. Kecil-kecil aja lahir dah. Orang tak mahu anak lelaki, nak dibunuhnya. Dia pun tampakkan ke sungai. Kan? Sampai kat sungai, Raja Fir'aun punya bini tengok kesian, kan? Jadi itu jalan cerita tu semua nak naikkan susunan-susunan cerita Allah, nak kisah-kisahkan. Jadi macam mana kita nak olah dalam kehidupan kita? Kehidupan kita sebenarnya semua kisah siapa? Kisah dia. Jadi bila kita menutupi tu yang salah. Kisah dia, kita kata kisah kita. Skrip tu daripada dia juga yang gerak. Tapi kau kata engkau. Macam Fir'aun dia kata, ana rabbukumul. Dia kata padahal yang Tuhan tu hanya Allah yang paling tinggi. Dia kata tadi. Gitulah kita pun akan jadi gitu kalau kita tak belajar kenal diri kita lah. Yang dikatakan apa ni? Fir'aun yang bila baca dalam Quran tu Fir'aun tu, jangan jolok Fir'aun sana, engkau lah. Apa sifatnya? Mengaku diri kau ada. Fir'aun lah kau. Takutlah aku. Banyak kali aku dah berlaku begini. Sifat Fir'aun aku banyak. Perbaiki diri. Kenal diri, perbaiki. Baru Allah kenalkan diri Allah. Ini baca Quran, kau jolok orang lain. Kau nampak Fir'aun, kau nampak Fir'aun sana. Engkau punya dalam diri tu. Sebab dalam diri kita semua ada, kan saya cakap. Apa yang ada sekian alam ni, ada dalam diri kita, maqam dia. Fir'aun ada, Namrud ada. Apa lagi? Dajjal ada, Iblis ada. Apa lagi? Cuba sebut nak semua. Jangan kau cari muka dia. Sifat tu dah ada, pastilah muka dia akan keluar macam-macam. Muka dia boleh robah. Tapi sifat tu macam mana kita nak hilangkan? Dengan la kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Itu baru betul-betul kita la ilaha illallah leburkan yang adanya cerita-cerita dia. Tu tadi. Baru kita tahu, ya Allah, engkau yang menyusun. Bila kita dah kenal betul-betul Allah, Allah perkenalkan diri Allah, baru kita tahu, ya Allah, aku tak nak ada keakuan diri. Engkau aja susun, ya Allah. Itu doa Rasulullah yang paling kenal Allah, paling takut pada Allah, paling rindu kepada Allah, paling nikmat dengan Allah. Hidup dia sentiasa asyik dengan rindu dengan Allah makamnya.
Jadi kita jadi umatnya. Nabi-nabi lain nak jadi umat Muhammad. Kita beruntung jadi umat sahabat. Cinta kata kepada Allah. Bila cinta, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bila dah cinta, itu tadi. Alhamdulillah. Jadi kita bawalah dalam kehidupan kita ni. Ini skill-skill ataupun rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW dan para Nabi. Dan dia bukakan kepada kita ni. Supaya kita janganlah takut kepada makhluk. Jangan melampau sangat takut kepada makhluk sampai hilang ketakutan kita, hilang maknanya takut yang sebenar tu. Takut yang sebenarnya kita datang takut pada makhluk tu adalah disebabkan ada keakuan diri. Kita akan gelisah, gundah gulana, tak tentu arah hidup ni, kosong macam apa. Jadi kemurungan. Sebab apa? Sebab kita membayangkan takut pada makhluk. Sebab ada keakuan diri. Cuba kita buangkan keakuan diri. Buangkan keakuan diri. Engkau yang ada, ya Allah. Jadi hilang kemurungan, hilang kegelisahan, datang ketenangan daripada Allah. Sebab memang Allah ciptakan gitu-gitu. Selain kau duduk daripada tempat apa pun, adalah akan membawa kegelisahan, akan membawa tidak akan tenteram. Melainkan kau irji'i ilah. Jadi pegang macam mana pun, di situlah tempat paling tenang. Jadi di dunia lagi kita dah tahu kembali kita hanya dengan Allah. Jadi kita tak takut mati. Bukan rasa si Haji kata dia tak takut. Bukan maksud saya tak takut mati. Kita dah dapat tempat. Hidup dan mati kita tetap dengan Allah. Kalau mati pun kita dengan yang risau je mati, kita tak tahu dengan siapa. Sebab hidup lagi kita tak tahu dengan Allah, kita tak duduk. Tapi dah hidup ni kita dah tahu dah dengan Allah, nak risau apa lagi? Kita tahu mati pun tetap kita dengan Allah. Malaikatul maut datang, memanglah ngeri, tapi ya Allah, cukupkan masa aku, ya Allah. Aku tak tahan kalau bagi sakit, ya Allah. Tapi jangan bagi pisahkan. Kesakitan ni menyebabkan aku lupa pada Engkau. Tolong jangan, ya Allah. Sakit tak apa, sakit ya Allah. Tapi jangan bagi aku lupa pada. Itu yang Rasulullah sakit juga. Sakit sakaratul maut. Rasulullah pun sakit. Apalagi kita. Tapi Rasulullah bagi rahsia tu. Bila kita dah dengan Allah, sakit-sakit juga. Tapi taklah sakit teruk sah. Kita tetap dengan. Kita nak gitulah. Kita ajar diri kita. Apa pun sana. Yang jadi ketakutan yang paling kita harus takuti adalah kita tak merasakan Allah. Itu yang kita takut. Jangan takut yang mengepik-epik ni. Takutlah nanti mati ni, yang tu ke tempat aku dalam kubur ni, malaikat. Jangan fikirkan tu sangat. Itu memang ada, tapi jangan takutkan tu sangat. Yang lebih takut lagi hari kau takuti, kau tak dengan Allah. Ajar diri kita begitu. Ini skill ni Rasulullah yang ajar. Maka tu Rasulullah, tentera Rasulullah, umat Rasulullah, zaman Rasulullah, sahabat Nabi, berperang ni tak takut. Sebab Rasulullah dah masukkan semangat ni. Bila kau tak dengan Allah tu, kau berperang tu yang takut. Bila kau dah dengan Allah, tak ada diri kau, waman ramaita, itu kau pasti menang. Walaupun kau terbunuh pun tetap kau dah menang juga. Begitu sekali Rasulullah. Gitu. Jadi hidup kita begitu. Pegangan kita adalah kita tak takut sesama, bukanlah kita kurang ajar. Makna kita, pegangan kita Allah. Siapa pun tadi, engkau siapa pun, makhluk Allah. Aku tak risau. Yang aku risau, aku tak dengan Allah. Ada keakuan diri aku. Ada keakuan diri aku memang kalah. Belum aku lawan. Aku dah kah? Tapi kalau aku tak ada keakuan dia, maknanya kita dah sentiasa dalam keadaan benteng, diselamatkan Allah, diamankan Allah. Kita pergi mana pun sentiasa selamat. Sebab tak ada keakuan diri. Bawalah skill ni, insya-Allah sama-sama kita amal dia. Jadi umat Islam akan jadi pengikut Imam Ali yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. Bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama mendengarkan penceritaan Allah Subhanahu wa taala yang mana hala tuju tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
tetap dengan yang dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu dalam surah Al-Isra. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW membawa kepada iaitu ilahu wahid, iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak ada jangan ada merasai pengakuan diri, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya keesaan dia je, dia yang mengesakan pada diri dia. Jadi bawalah kita sama-sama bawa ajarkan kepada anak, isteri, sahabat dan sesiapa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita merisaukan apabila kita takut tadi, apa yang diperbincangkan kaitan yang dikatakan pada petang ini, kita merasa takut bahawa adanya kedirian, iaitu saya menampakkan apabila iaitu keluarga, sebuah keluarga ataupun isteri ataupun kita dengan mak bapak dan sebagainya, dengan adik-beradik dan sebagainya, kita takut kita ni apabila mati tak dengan Allah. Jadi itu yang kita nak sampaikan, sampaikan kepada yang orang yang terdekat kita, contohnya isteri kita, anak kita ataupun adik-beradik kita, yang penuh hikmah lah. Sebabnya kita menceritakan tentang sekiranya ada sebelum ni ada makcik saya meninggal. Jadi dia menceritakan tentang kenangan-kenangan yang lepas, apabila berdua masa dia hidup ni, dia berdua pergi mana, pergi sana, pergi sini. Jadi kita ni yang merisaukan, kita bukan ingatkan kepada kenangan, kita risau, takut kepada apabila kita mati, muka kita dicium ke tanah tu, kita dengan siapa sebenarnya? Itu kita takut tu. Kita takut kita tak dengan dia. Tu maksudnya. Jadi itulah yang perlu kita sampaikan, pesanan-pesanan yang Rasulullah ajar ni, supaya sama-sama kita dapat rasa sedikit takut yang Allah Taala bagi tahu tadi tu, takut ada merasai diri. Kita tidak mengesakan, iaitu yang difahamkan oleh Rasulullah SAW, iaitu dia yang mengesakan pada diri dia. Kita ni tak ada, memang tak ada. Jadi dialah. Semua dia je. Itu yang kita hala tuju sebenarnya. Kita tak lari tajuk pun, kita hala tuju kepada iaitu ilahun wahid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebenarnya kita semua ni adalah Dia yang menentukan segala-galanya. Negeri kita, apa tujuan hidup kita, semuanya Dia. Kita hendaklah sentiasa mengesahkan Dia, mentauhidkan Dia. Apa segala perbuatan kita, semuanya adalah Dia, kerana Dia. Kalau kita sedar akan itu, maka selamatlah kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jangan sekali-kali kita lari daripada itu. Pegangan hidup kita, setelah kita mengetahui bahawa pada petang ini saya beruntung, saya digerakkan, dipilih untuk menjadi tetamu Allah, untuk menjadi tetamu Dia. Maka sedarilah kita bahawa semuanya itulah adalah dari Dia. Dia yang menentukan segala-galanya. Tidak terlintas pada diri saya bahawa saya akan ada di majlis ini untuk menyampaikan pesan yang saya ketahui dari pelajaran saya yang dianugerahi Allah menerusi Syekh Aziz yang saya kasihi. Sekian, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita. Apa yang diucapkan oleh dua saudara kita tadi adalah daripada khatir Rabbani, daripada lintasan ketuhanan yang maha kudus, maha suci. Jadi keluar daripada lubuk hatinya, qalbun dia, sirullah tadi. Mudah-mudahan apa yang dipesan oleh dua saudara kita ini kita manfaatkan, tak lain untuk mengesakan Allah. Seperti mana Allah yang sentiasa mengesakan, yang tahu mengesakan dirinya sendiri. Jadi kita
menafikan ada hak kita, melainkan semua yang ada adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, penceritaan Allah, pentadbiran Allah, skrip ketentuan yang akan Allah Taala tentukan, skripnya dah ada di tangan pengetahuan Allah. Jadi Allah tu sentiasa maha bijaksana, maha tahu, maha sempurna sesempurnanya. Apa pun yang akan berlaku dan telah berlaku, semuanya adalah kemahasempurnaan kebijaksanaan Allah. Tak ada pun yang cacat. Semuanya. Cuma kita bila tak, dia kata saudara-saudara kita tu, bila kita ada keakuan diri, maka kita akan nampak seolah-olah banyak pengurusan. Tapi kalau kita duduk hilang keakuan diri, kita nampak satu je pengurusan Allah. Dia mengurus semua sejak awal penciptaan Nur Muhammad hingga akhir dah masuk surga, masuk neraka, semua dah selesai. Semua di bawah pengurusan, pengaturan, pentadbiran, pentakdiran Allah. Tak ada. Maknanya kun fayakun Allah tu sejak daripada awal ciptaan sampai dah masuk surga, semua berjalan dengan kun fayakun Allah. Allah kata jadi, semua jadi. Semua sekarang dalam keadaan Allah yang menjadikan, menentukan sesuatu apa pun. Jadi itu yang kita nak dudukkan tu, itu yang kita kena perangi tu. Kalau dia kadang-kadang rasa susah tu, kita nak perangi betul-betul. Engkau lah ya Allah, engkau. Tu kena tekan sikit tu. Kena tekan sikit. Maknanya perang besar maknanya. Sebab nak mula ada keakuan diri, kita kena tekan lah. Takut ya. Ya Allah, aku takut ya Allah, aku nak mula ada keakuan diri ya Allah, aku takut ya Allah. Ketakutan tu kita gunakan. Anugerah ketakutan tu alakan ke situ. Bila nak ada rasa kedirian tu, kita takut. Bahaya ni ya Allah, aku takut ya Allah, nak ada diri. Itu dia. Itu kita gunakan betul sesuai dengan Allah bagi kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan tentu dan pasti aku bagi sedikit rasa takut tu, kita ala guna ke situ. Jangan ala guna ke lain. Jangan dia momok-momok takut ni, jangan. Itu semua nak ngalakan supaya kita tak dengar isikan Allah. Itu lagi bahaya tu. Jadi jangan gitu. Jangan kita layan takut-takut yang lain. Sekadarnya aja. Yang perlu kita takut, macam Nabi Musa, campak tongkat tu. Campak tongkat, Allah Ta'ala kata dia campak tongkat jadi ular. Nabi Musa ketakutan begitu. Allah Ta'ala kata jangan takut. Allah yang membuatkan tongkat tu jadi ular. Ular tu tak membahayakan. Ambil balik tongkat tu. Ambil ular, tongkat tu ular, dia ambil terus tongkat tu, ular tu jadi tongkat. Jadi Allah Ta'ala train, jangan takut. Takutnya bila engkau tak dengan aku. Jadi macam-macam cara, skill-skill yang Allah ajar. Alhamdulillah kita pada petang ni Allah memberikan kepada kita bermacam-macam perumpamaan. Tanda Allah Ta'ala tu dah membuktikan Allah tu sayang. Allah merendah diri, dia sayang pada kita, terlampau sayang pada kita. Jadi dia bagi kita sukatan-sukatan pelajaran untuk supaya kita mengesakan dia. Tak ada kedirian hidup. Allah bagikan skill-skill tu. Seperti mana dia bagi pada Rasulullah, pada para rasul-rasul, para nabi, para wali Allah. Allah pun bagi pada kita. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada keakuan diri dalam menyampaikan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. La hawla